santai-santai kita, insya-Allah kita ulang kaji kitab Munyatul Musalli. Jadi kawan-kawan yang ada kitab boleh tengoklah kitab Munyatul Musalli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Tajuk apa tadi nak baca tadi? Sebentar Munyatul Musalli, Munyatul Musalli. Sekejap, saya nak tengok muka surat berapa. Siapa yang tak ada kitab lagi boleh tengok dalam beg kuning boleh tengok dalam beg kuning ada kitab. Siapa yang tak ada kitab lagi lah, yang dah ada kitab boleh tengok. Rasanya nak ulang kaji bab apa? Bab muwafiq rasanya hari tu. Bab muwafiq, muka surat 127. 127 yang ada kitab, kawan yang ada kitab boleh tengok. Tajuk kita ta'rif muwafiq. Ma'mum muwafiq maksudnya. Ma'mum muwafiq, bukan munafik Ma'mum muwafiq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Ma'mum muwafiq yang ada kitab dia tengok 127. Kalau edisi kitab saya ni lah 127. Yang lain saya tak pasti. Jadi masalah ma'mum muwafiq ni dia berlaku apabila kita menunaikan solat berjamaah. Adapun orang-orang yang solat munfarid, orang yang sembahyang seorang diri, tidak ada timbul masalah muwafiq ataupun masbuk. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, mula tak nak buang masa tak banyak ni. Dan dikehendak dengan orang yang muwafiq, dan dikehendak orang yang muwafiq itu, yang dikehendaki dengan makmum yang muwafiq itu. Makmum muwafiq. Sambil-sambil tu kawan boleh buka beg kuning tu, tengok ada cincin zikir ni ada. Ada macam-macam lagi lah, maflar pun ada. Boleh tengok sambil-sambil lah. Yang nak beli-beli, yang nak tengok-tengok boleh, terima kasih lah. Dan dikehendak orang yang muwafiq. Boleh jadi ada di kalangan kita yang tak pernah dengar masalah masbuk dan muwafiq ni dalam solat berjamaah, sedangkan mereka selalu menunaikan sembahyang berjamaah. Apa hukum mempelajari, mengetahui, memahami masalah makmum masbuk dan muwafiq ni? Kalau orang tanya apa hukum mempelajari, mengetahui, memahami masalah masbuk dan muwafiq, maka hukumnya wajib. Ini masuk di dalam perkara yang wajib dipelajari oleh orang-orang yang sembahyang, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Kita telah maklum ramai di kalangan kita yang bersungguh-sungguh menjaga solat berjamaah. Tapi seandainya solat berjamaah kita itu dilaksanakan tanpa ilmu, nescaya solat berjamaah kita itu boleh jadi terbatal.
ataupun kurang pahalanya. Maka dengan sebab itu wajiblah bagi diri kita mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan dengan makmum yang muwafiq. Adapun makmum yang masbuk hari itu kita dah bincangkan, kita dah huraikan, nanti lain kali kita ulang baliklah. Kita ulang balik masalah masbuk, muwafiq. Masbuk dah sudah. Jadi hari ini kita nak sembang, nak sentuh masalah makmum yang muwafiq. Makmum yang muwafiq. Jadi terima kasih yang sudi hadir, yang sudi join, yang bantu tap-tap screen, yang share-sharekan live ni. Terima kasihlah. Mudah-mudahan asbab kalian share-share tap-tap screen tu, kawan-kawan kita yang tak pernah tahu, yang tak pernah jumpa, ataupun yang sedang tercari-cari majlis-majlis ilmu, mudah-mudahan mereka ketemui lah. Mudah-mudahan mereka ketemu ataupun bertemu, berjumpa dengan live kita ni. Dan mudah-mudahan kalian diberi pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat ni dilipat kali gandakan, insya-Allah. Baik, dan dikendaki orang yang muwafiq itu, orang yang muwafiq ni makna orang sembahyang lah, orang sembahyang sembahyang berjamaah. Mereka yang mendapatkan ia daripada qiyam imamnya, masa yang dapat membaca Fatihah dengan bacaan orang pertengahan, tiada diiktibarkan dengan bacaan dirinya dan tiada pula dengan bacaan imamnya. Okay. Jadi makmum muwafiq ni, sahabat yang dikasihi oleh Allah, sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makmum muwafiq dar pertengahan, dengan maksud selepas daripada kita makmum mengangkat takbiratul ihram, dan pada ketika itu imam masih lagi berdiri, imam masih lagi qiyam, sama ada imam tu membaca suratul Fatihah ataupun imam itu membaca surah, ataupun kita tidak mendengar bacaan imam. Contohnya kita sembahyang di waktu siang hari, sembahyang sir, sembahyang yang mana imam tidak mengkuatkan suara dia. Contohnya fardu zuhur, fardu asar. Jadi kita tidak tahu imam sedang membaca Fatihah ataupun imam sedang membaca surah, kita tak pasti. Yang penting dalam masalah muwafiq ni, kita makmum mesti mendapatkan masa membaca Fatihah qadar pertengahan, seperti yang kita dah bincangkan dulu. Lebih kurang masanya 40 saat, lebih kurang lah. Tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan. Jadi qadar bacaan pertengahan pada di sisi saya, untuk diri saya, pertengahan bacaan Fatihah saya mungkin lebih cepat daripada itu, ataupun bacaan Fatihah imam boleh jadi lebih cepat daripada itu. Ini pada uruf, pada penilikan umum. Pada umumnya, pada kebiasaan, membaca suratul Fatihah yang pertengahan qadarnya memakan masa berapa lama? Kita katakanlah anggarkan lebih kurang 40 saat, 42-3 saat, macam itulah. Baik, jadi di dalam keadaan imam masih lagi berdiri, di dalam keadaan imam sangkut juga leg. Okey. Leg ke? Tak okey. Mungkin lain kat sana kot. Sini okey. Leg Tak leg.
Saya pun late juga. Azman pun late. Tapi saya tak ingat. Waalaikumsalam. Semua late ke? Semua late ke? Sekejap je. Late. Apa saya tak ingat? Okey je. Okey dah. Boleh? Boleh lah. Teruskanlah. Mungkin late lagi. Dah. Keluar masuk balik. So, dia orang keluar masuk balik. Yang late tu cuba keluar, lepas tu masuk balik. Selalu Cuba keluar, lepas tu masuk balik. Cuba keluar, lepas tu masuk balik. selalu Cuba keluar, lepas tu masuk balik. selalu Sama je. Ini tak ada. Okey dah. Okey lah. Teruskan Kang, late habis masa. Tak dapat dia nak nolong tu. Okey, boleh Okey, makmum muwafiq faham baik-baik. Muwafiq tak apa, hari ni kita dapat belajar satu benda pun tak apalah. Dapat belajar satu benda pun tak apa. Nak solat Jumaat dia. Ni bagi kita yang nak pergi sembahyang Jumaat ni pun lebih-lebih lagi lah. Orang yang nak pergi sembahyang Jumaat ni lebih-lebih lagi nak kena faham masalah masbuk muwafiq ni. Jadi sekarang ni kita nak cerita pasal makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapat waktu bacaan Fatihah qadar pertengahan sewaktu imam masih lagi berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sewaktu imam sedang berdiri, sedang imam di dalam qiyam, contohnya macam solat Jumaat nanti, tu imam masih lagi berdiri. Tu imam masih lagi berdiri, sama ada imam tu sedang membaca surah ataupun Fatihah, ataupun tu imam tu diam tidak membaca sesuatu contohnya. Kemudian kita masuk solat. Kita angkat takbiratul ihram, Allahu akbar. Makna bermula daripada takbiratul ihram kita, bermula daripada sempurnanya takbiratul ihram kita sehingga tu imam turun kepada rukuk. Jadi di antara sempurna takbiratul ihram kita dan sebelum tu imam turun kepada rukuknya imam, adakah kita mendapat masa bacaan Fatihah qadar pertengahan tadi, yang dikatakan lebih kurang 40 saat tu? Kita dapat tak 40 saat tu? Jadi saatnya kita dapat masa 40 saat itu, maka kita dikatakan makmum yang muwafiq. Kita makmum yang muwafiq. Boleh faham tak setakat ni? Kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, boleh faham tak makmum muwafiq tu? Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapat masa bacaan Fatihah yang pertengahan sewaktu imam sedang lagi berdiri. Sama ada kita masuk solat awal ataupun kita masuk solat di pertengahan, ataupun kita masuk lambat. Kita masuk cepat ataupun kita masuk lambat, itu tak menjadi perkiraan. Contohnya tu imam takbiratul ihram, Allahu akbar, kata imam, kita masih lagi sedang mengambil wuduk contohnya. Jadi dalam perjalanan kita nak menuju ke saf tu imam sedang, boleh jadi tu imam sedang membaca Fatihah, ataupun boleh jadi tu imam sedang membaca surah. Kemudian bila kita sampai di saf yang kita nak duduk, yang kita nak solat, kita pun mengangkat takbiratul ihram, Allahu akbar, kita pun angkat takbir. Baik, jadi selepas sempurna takbir kita tadi, takbiratul ihram kita, dan sebelum imam rukuk, adakah kita dapat 40 saat tadi? Masa lebih kuranglah anggaran.
anggaran 40 saat. Jadi kalau kita dapat, meskipun kita datang lewat, meskipun kita masuk lambat, kita dinamakan makmum yang muwafiq. Sebab sebelum ni ada orang yang salah faham. Bila ditanya apa makmum masbuk, mereka menjawab masbuk adalah makmum yang lambat masuk semayang. Bukan. Dia bukan masalah masuk lambat, bukan masalah masuk cepat. Dalam masalah masbuk muwafiq ni, yang nak dipastikan sama ada kita mendapat waktu membaca Fatihah sekadar pertengahan tadi sewaktu imam sedang berdiri, ataupun kita tak dapat. Itu perkiraan dia. Bukan masuk lambat, bukan masuk cepat. Bukan masuk lambat, bukan masuk cepat. Tak peduli masuk lambat ataupun masuk cepat. Kalau dapat waktu membaca Fatihah sewaktu imam masih lagi sedang berdiri, maka kita dinamakan makmum yang muwafiq. Boleh tak? Boleh faham Okey, bila boleh faham kita teruskan. Maka barang siapa mendapat akan dia barang siapa masa yang tersebut itu di dalam qiyam imamnya. Jadi siapa-siapa yang dapat masa tu, siapa-siapa yang mendapat waktu tu, masa tu imam sedang lagi berdiri, sama ada ia dapat pada awal rakaatnya ataupun lainnya, sama ada pada rakaat pertama ataupun rakaat kedua ataupun rakaat ketiga ataupun rakaat keempat, tu tak peduli. Jadi masalah masbuk muwafiq ni bukan hanya berlaku pada rakaat pertama. Ada yang faham masalah masbuk muwafiq ni berlaku pada rakaat yang pertama saja. Tidak. Masalah makmum masbuk muwafiq ni berlaku pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat. Okey, ni kita buat contoh kita rakaat pertama. Selepas daripada takbiratul ihram kita, sebelum tu imam rukuk, kita dapat masa 40 saat. Jadi kalau orang tanya 40 saat tu apa benda? 40 saat tu apa benda? 40 saat tu masa membaca Fatihah yang pertengahan. Waalaikumsalam. Masa bacaan Fatihah yang pertengahan, qadar pertengahan bacaan Fatihah. Tempoh masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Betul tu abang kita, Abang Jasri. Boleh-boleh. Nak keluar dulu boleh, ada urusan silakan. Ni kuliah tambahan, tak dipaksa. Siapa yang rasa perlu, ada kelapangan, boleh join. Tak ada bayaran apa-apa. Tak ada bayaran apa-apa, free je. Tambah-tambah ilmu santai-santai, insya-Allah. Baik. Tidak ada paksaan. Siapa berasa penting, siapa berasa tak tahu lagi, nak ambil tahu, nak belajar, nak dengar, silakan. Yang ada urusan yang tak dapat nak dielakkan, silakan juga. Barakallahu fikum. Dipermudahkan segala urusan kalian. Baik. Okey, maka dinamakan dia orang yang muwafiq. Maka dia dinamakan orang yang muwafiq, makna makmum yang muwafiq. Bila kita mengetahui bahawasanya diri kita adalah makmum yang muwafiq, maka diuzurkan dia bagi tiga, dan maka diuzurkan baginya, maka diuzurkan dia baginya, bagi makmum yang muwafiq tadi, 3 rukun yang panjang ketinggalan daripada imamnya. Maksudnya barang siapa yang, jazakumullahu khairan, barang siapa yang menjadi makmum yang muwafiq, maka dia diberi kelonggaran. Maksudnya dia diberi kelonggaran tertinggal dengan perbuatan imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Sebanyak 3 rukun yang panjang. Maksudnya dia boleh ketinggalan, dia dibenarkan, dia diharuskan ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang. Apakah 3 rukun yang panjang-panjang ni?
Yang dimaksudkan dengan 3 rukun yang panjang-panjang ni, iaitu yang pertama rukuk, yang kedua yang pertama rukuk imam, rukun panjang yang kedua sujud yang pertama imam, rukun panjang yang ketiga sujud yang kedua imam. Jadi 3 inilah yang dimaksudkan 3 rukun yang panjang-panjang yang diberi kelonggaran makmum tertinggal daripada imamnya. Maksudnya kalau kita tak sempat lagi nak habiskan Fatihah, tiba-tiba tu imam sedang rukuk, tak ada masalah lagi, teruskan membaca Fatihah, usaha menghabiskan bacaan Fatihah. Yang kedua, kemudian tu imam sujud kali yang pertama, sujud pertama kita masih lagi belum menghabiskan suratul Fatihah kita, maka diberi kelonggaran lagi, usaha menghabiskan suratul Fatihah kita. Kemudian tu imam duduk antara 2 sujud, duduk antara 2 sujud tak kira sebagai rukun panjang. Kemudian tu imam sujud yang kedua, tu imam sujud kali yang kedua. Maksudnya sekarang tu imam sedang berada pada rukun panjang yang ketiga. Rukun panjang yang ketiga sekarang ni. Jadi pada adatnya, pada kebiasaannya, sudah tentu kita boleh menghabiskan membaca Fatihah tadi. Walaupun kita ketinggalan dengan imam, tak sempat nak baca Fatihah tadi, nak habis. Jadi apabila diberi kelonggaran 3 rukun panjang ni, insya-Allah boleh selesai Fatihah kita. Pada adatnya, kebiasaannya, kita akan dapat menghabiskan, menyelesaikan bacaan Fatihah kita. Itulah hikmah kenapa kita diharuskan tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Itu hikmahnya. Kenapa boleh kita tertinggal daripada tu imam 3 rukun yang panjang? Jawabnya, supaya kita boleh menghabiskan bacaan Fatihah. Kerana di sisi kita sebagai makmum yang muwafiq, di sisi kita makmum yang muwafiq, ingat, makmum muwafiq wajib menghabiskan bacaan Fatihah. Ini di sisi mazhab kita Syafi'i. Jadi jangan kita sembang pasal mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, jangan. Kita yang dah melazimkan mazhab Syafi'i, ini cara-cara yang diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama kita. Jadi kita jangan kalut, maknanya nak campur adukkan masalah solat orang mazhab lain dalam sembahyang kita. Jangan talfiq pada ibadat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, itu kenapa kita dibenarkan tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang tadi. Contohnya dalam solat Jumaat nanti karang, okey, kita masuk sembahyang lambat, kita datang lambat, kita ambil wuduk lambat, tu imam dah selesai Fatihah, kemudian tu imam membaca surah contohnya. Contohnya tu imam membaca surah yang pertengahan, tu imam baca surah Wadduha contohnya. Kita baru sampai mana? Kita baru sampai dalam saf. Bila kita sampai dalam saf, kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba setelah berlalu masa 40 saat tu imam tak rukuk lagi. Maknanya kita dah dapat 40 saat, kita dah dapat waktu membaca Fatihah yang pertengahan, kita dah dapat dah. Meskipun kita belum baca lagi. Sebab tu faham baik-baik. Yang pertama-tama sekali, pastikan dapat ataupun tidak masa bacaan Fatihah tu. Masa tu dulu. Kita sekarang ni sedang ceritakan masa tu, dapat tidak masa tu. 40 saat tu dapat tak? Okey. Kita dah baca Fatihah ke belum, itu nanti dulu. Tak nak cerita tu dulu. Kita nak cerita masa dulu. Bila dah lepas kita takbiratul ihram, tiba-tiba tu imam tak rukuk lagi sehingga kita dapat 40 saat, maka kita dinamakan makmum yang muwafiq. Bila makmum muwafiq, kita kena ingat dalam hati kita, aku makmum muwafiq, aku mesti menghabiskan bacaan Fatihah. Meskipun tu imam rukuk, aku tidak boleh rukuk kerana Fatihah aku belum selesai. Meskipun tu imam i'tidal, aku tak boleh turun rukuk kerana Fatihah aku belum selesai. Meskipun tu imam sujud yang pertama, aku tak boleh rukuk kerana aku wajib menghabiskan suratul Fatihah. Ini undang-undang bagi orang yang muwafiq. Okey? Harap faham lah tu. Setakat tu harap ada kalian boleh faham. Harap kalian boleh faham lah. Baik.
Maka selesai ia orang itu bahawa masuk imamnya pada rukun yang keempatnya, iaitu membaca tasyahud akhir ataupun berdiri imam kepada qiyamnya, dan tiada mengapa jika telah mendahulu akan dia duduk istirahah atau barang yang ia barang menyerupai dengan rupa rukun sekalipun, iaitu mana? Duduk bagi tasyahud awal. Adapun duduk tahiyat awal dan duduk antara dua sujud ataupun duduk istirahat, itu tak diambil kira. Terima kasih Uncle Ijat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairul jazak. Adapun tu imam duduk tahiyat awal tu tak kira, tahiyat awal tak kira. Tahiyat awal tak kira, duduk istirahat imam tak dikira. Yang dikira sekarang ni apa tadi? Rukuk yang pertama, sujud yang pertama, sujud yang kedua imam. Itu yang dimasukkan 3 rukun yang panjang-panjang. Okey. Maka rukuk ia makmum, yakni sebelum lagi imamnya masuk kepada rukun yang keempat, maka didapat akan rakaatnya. Dan hendaklah ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya. Maksudnya begini, kalau seandainya selagi tu imam tidak masuk kepada rukun yang keempat, selagi tu imam tak bangun berdiri semula pada rakaat yang seterusnya, ataupun selagi tu imam tidak duduk tahiyat akhir, maksudnya bila tu imam duduk tahiyat akhir, maksudnya tu imam dah masuk rukun yang keempat. Kalau tu imam dah berdiri tegak semula, maknanya tu imam dah masuk rukun keempat. Adapun tu imam tu masih lagi duduk dalam sujud yang kedua, maksudnya imam tu masih lagi berada pada rukun panjang yang ketiga. Boleh faham Jadi contohlah kita sempat menghabiskan bacaan Fatihah kita sewaktu tu imam sedang sujud yang pertama. Bila tu imam sujud yang pertama, kita baru waladdallin, amin. Bila tu imam sujud yang pertama, kita baru selesai Fatihah. Maka kita selepas daripada selesai Fatihah, hendaklah kita rukuk. Tak disunatkan baca surah dah. Tak disunatkan kita nak baca surah. Selepas habis Fatihah, kita rukuk dan buat solat aturan sembahyang kita macam biasa. Dan rakaat itu diperolehi. Rakaat tu kita dapat satu rakaat, walaupun tadi kita dah tertinggal daripada imam dua rukun yang panjang. Rakaat tu kita dapat, makna kita dah ada satu rakaat. Boleh faham rakaat tu kita dah dapat dah. Kenapa dapat? Kerana kita sempat menghabiskan bacaan Fatihah sebelum imam masuk pada rukun yang keempat. Hauslah pula. Jemput minum sahabat. Bismillah. Air satu. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan tak tentang masalah ni? Jangan tanya benda lain. Saya tak pandai. Ni tanya ni yang kita dah kirakan ustaz dah dapat kejar balik. Mana kena kejar balik lah imam tadi tu. Kena kejar maknanya bukan kejar berlari bukan kejar berlari dah. Maknanya bila kita dah habiskan Fatihah, Azman, bila kita dah sempat habiskan Fatihah, pada waktu tu imam, masa tu imam sedang sujud yang pertama, kita dah habis Fatihah. Bila dah habis Fatihah, kita pun rukuk, lepas tu i'tidal, teruskan sembahyang macam biasa. Lepas tu sujud yang pertama. Abaikanlah imam tu. Waktu tu imam tu duduk antara dua sujud ke, imam tu duduk rakaat sujud yang kedua ke, tak apa dah. Maknanya kita sekarang ni kena selesaikan rakaat kita tu, kena sempurnakan rakaat kita. Dan rakaat itu kita dah peroleh, dah dapat satu rakaat dah. Kita dah dapat satu rakaat dah. Dah dapat satu rakaat. Okey? Okey. Alhamdulillah.
maknanya Fatihah tu wajib habiskan baca, lepas tu teruskan macam biasa. Ya. Kerana apa wajib baca Fatihah? Sebab kita makmum muwafiq tadi. Siapa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Insan biasa. Kita wajib menghabiskan Fatihah kerana kita makmum muwafiq. Itu punca masalah tadi. Itu asal cerita dia. Nak tahu kita ni wajib ataupun tidak habiskan Fatihah, tengok. Kalau kita makmum muwafiq, wajib habiskan Fatihah. Kalau kita makmum masbuk, tidak wajib membaca Fatihah kecuali sekadar yang sempat sahaja. Tapi masalah muwafiq yang masbuk itu kita dah baca dah. Masalah masbuk kita dah selesai baca hari itu masbuk. Ni muwafiq pula. Habiskan, maknanya kita kena habiskan Fatihah. Jangan cerita mazhab lain. Sebab itulah bahaya kita ni kalau mengaji campur-campur mazhab. Tu jangan. Untuk kita ni, kita jangan kalut-kalut nak belajar 4 mazhab dulu. Jangan. Kita tumpukan fiqh Syafi'i kita betul-betul, cara Imam Syafi'i ajar kita buat ibadat. Jangan kalut-kalut nak belajar 4 mazhab, nantilah kita jadi bengong, nantilah kita campur adukkan amalan kita. Jangan. Saya tak sangat-sangat saya tak galakkan. Nak tanya rukun sujud 7 anggota rukun dengan sujud tu bacaan dia sebenarnya berapa? Saya nak tanya rukun dengan sujud itu bacaan dia sebenarnya berapa? Bacaan tasbih dalam sujud 3 kali yang disunatkan, ataupun lebih daripada tu. Baca 3 kali, nak baca 5 kali, boleh. Kalau tak baca tasbih pun boleh. Dia kena ganjil. Kalau tak baca pun boleh. Tapi makruh. Kita rukuk saja, kita sujud je, tapi tasbih kita tak nak baca. Sah semayang, tapi kurang pahala lah, makruh. Dia nak tanya rukuk dan sujud bukan rukun, dia tersalah-tai. Apa tu? Saya nak tanya rukuk dengan sujud tu bacaan dia sebenarnya. Okey, faham. Salah tulis. Bacaan rukuk tu 3 kali. Yang disunatkan 3 kali ataupun lebih lah, jangan kurang lah. Jangan kurang. Kalau tak baca pun tak apa. Tapi makruh. Bila disunatkan baca 3 kali, kita tak baca, makruh, tak batal solat, tapi pahalanya kurang lah. Semayang kita jadi tak cantik, semayang kita jadi tak sempurna. Baik, kembali balik. Itu saya tanya tu, kalau makmum muwafiq dia tak sempat habiskan Fatihah, bila imam dah berdiri atau imam dah duduk tahiyat akhir, apa dia kena buat? Tu belum sampai lagi, sekejap. Belum. Bawa sabar Faham-fahamkan satu masalah dulu. Okey, jadi sekarang ni, masalahnya sekarang ni, kita makmum masbuk, kita makmum muwafiq, wajib baca Fatihah. Okey, bila kita sempat dah habiskan bacaan Fatihah, selagi tu imam tak masuk lagi rukun yang keempat, maknanya kita dapat rakaat tu. Rakaat tu kita dapat. Okey, maksudnya jangan fikir nak tambah rakaat, tak payah nak fikir tambah rakaat. Tak payah nak fikir tambah rakaat, sebab rakaat tu kita dah dapat satu. Okey. Macam contoh kalau sembahyang Jumaat nanti kalau macam sembahyang Jumaat nanti kan tak payah nak tambah lagi satu rakaat selepas salam daripada imam, tak perlu, sebab rakaat pertama tadi kita dah dapat. Terima kasih abang Hafiz Ibrahim kita. Kalau kita dah dapat dah, rakaat pertama dah dapat. Syarat dapat Jumaat, satu rakaat sempurna dengan imam. Okey, sekarang kita bukan nak cerita pasal solat Jumaat, kita nak cerita pasal muwafiq. Okey, terus sikit lagi. Okey, sekarang ni ada tak yang kurang faham lagi? Ada yang kurang faham lagi sebelum kita sebelum kita teruskan bacaan ni? Sekarang dah tak boleh undur dah, telajak perahu boleh undur. Telajak ni pun boleh undur juga tapi nanti rugi lah. Cepat-cepat sebelum kita nak undur. Masalah ni yang kita sedang sembang muwafiq ni.
Setakat ni boleh faham Okey, diam itu faham lah tu. Sangka baiklah kita ni 80 orang ni. Alhamdulillah. Terima kasihlah sudi hadir. Salam kenal-kenal. Yang tak pernah jumpa, yang tak pernah kenal, salam kenal lah. Mudah-mudahan ada manfaat yang kalian dapat ambil. Okey. Sekarang ni tadi dah settle. Sekarang dah settle. Maksudnya masalah sekarang ni kita dah tahu bila makmum muwafiq, ulang balik, makmum muwafiq, makmum yang dapat masa bacaan Fatihah qadar pertengahan lebih kurang 40 saat sewaktu imam masih lagi berdiri. Okey. Sebelum tu imam rukuk, kita dah takbiratul ihram. Sebelum imam rukuk, kita dapat 40 saat. Nama kita muwafiq. Bila kita muwafiq, wajib habiskan Fatihah. Dan diberi kelonggaran, kita tertinggal dengan imam 3 rukun yang panjang. Bukan kakak. Boleh tak? Fatihah tu kena baca laju ke Ustaz? Syaratnya muwafiq ni syaratnya sempat angkat takbir dengan imam pada rakaat pertama. Bukan sempat angkat takbir. Bukan sempat angkat takbir. Sempat membaca Fatihah. Makna dapat masa bacaan Fatihah yang pertengahan. Bacaan Fatihah pertengahan ni 40 saat lebih kurang 40 saat. Tu yang kita nak dapatkan sewaktu kita sedang berdiri, selepas kita takbir dan sebelum imam rukuk. Selepas kita takbir, sebelum imam rukuk, kita dapat masa 40 saat. Namanya kita makmum yang muwafiq. Okey. Tak apa, nanti kita ulang lagi. Bila dah dapat masa 40 saat tadi, kita namanya makmum apa? Muwafiq. Murid-murid. Makmum muwafiq. Kita makmum apa namanya bila dapat bacaan Fatihah qadar 40 saat sewaktu tu imam sedang berdiri. Kita dipanggil makmum apa? Muwafiq. Tulis jangan cakap. Tulis je. Tapi tu ada soalan. Fatihah tu kena baca laju ke Ustaz sebab nak kena kejar imam? Baca laju. Jangan laju sampai maksudnya sampai hilang makhraj huruf. Jangan. Baca macam biasa. 3 rukun tu panjang. 3 rukun tu lama 3 rukun tu lama tu. Rukuk imam, iktidal imam, sujud pertama imam, duduk antara dua sujud imam, lepas tu imam sujud balik yang kedua, panjang tu. Pada adatnya habis. Pada adatnya kita boleh habiskan Fatihah. Okey. Bila dah dapat bacaan Fatihah, bila sempurna dah bacaan Fatihah kita, padahal tu imam masih lagi duduk di antara 3 rukun panjang tadi, maka kita selesaikanlah solat. Makna selesaikan rakaat kita tu. Kita rukuk, i'tidal, sujud, sampai kejar tu imam balik. Okey. Ini masalah kita sempat menghabiskan Fatihah sebelum imam masuk kepada rukun yang keempat. Last. Maknanya rakaat tu kita dapat dan maknanya kita teruskan kita punya perbuatan solat yang rukun-rukun solat yang seterusnya. Baik. Dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat, ni masalah lain pula. Ini masalah kalau niat terus jadi masbuk, masuk jadi makmum sebab bimbang, tak boleh. Tak boleh. Makmum masbuk ni, dia masbuk muwafiq, dia bukan niat. Kalau mufarakah lah. Kita tak boleh niat makmum masbuk, kita tak boleh nak niat jadi masbuk, kita tak boleh niat nak jadi muwafiq. Usalli fardul jum'ati raka'ataini masbuqan makmum lillahi ta'ala, tak boleh. Saja aku sembahyang fardu Jumaat masbuk, tak boleh. Tak boleh. Sebab tu faham betul-betul definisi makmum masbuk dan muwafiq ni. Dia bukan kepada niat, dia tengok keadaan. Kalau kita dapat masa 40 saat sewaktu imam sedang berdiri, selepas daripada selesai dan sempurna takbiratul ihram kita, maka kita dinamakan makmum yang muwafiq. Bukan tu maksud soalan. Maksud soalan ni macam mana? Kan saya pun faham macam tu. Maksudnya macam mana? Jap samping. Pin moderator. Sekejap. Mana moderator ni lambat moderator. Ni. Kalau niat terus jadi masbuk masa masuk, betul lah Kak Nah kan? Sebab bimbang. Apa maksud Kak Nah? Kalau niat terus jadi masbuk masa masuk jadi makmum, okey.
Makna bila kita masuk solat, kita niat jadi masbuk. Sebab bimbang tak sempat. Boleh ke? Tak boleh. Mana pula nak kena niat jadi masbuk? Contoh Bimbang macam tak sempat. solat ni kot Zuhur atau Asar, solat sir kot. Tak dengar. Tak boleh. Dia tak boleh sembahyang sir, tak sir, dia tak peduli. Faham betul-betul takrif. Soalan Kak Ana tu tak jelas. Faham betul-betul takrif tu. Kita tak boleh nak niat, aku nak jadi takut tak sempat. Tu bagi ketinggalan 3 rukun. Maknanya takut tak sempat. Sekarang ni kita tengok dulu, kita dapat tak 40 saat. Kalau dapat, muafiq. Kalau kita sedang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru berlalu masa 5 saat, baru berlalu masa 15 saat, baru berlalu masa 20 saat tu imam rukuk, maka nama kita masbuk. Maka kita masbuklah. Bila masbuk, kita dah bincangkan itu. Bila masbuk, kita tak wajib dah nak meneruskan ayat Fatihah yang seterusnya, bahkan terus rukuk ikut imam. Jadi tak payah takut. Jangan takut, tak payah takut. Kenapa nak takut pula? Dia tak kisah imam baca laju perlahan, sahabat. Dia tak peduli. Imam baca laju, imam baca perlahan, tu bukan dia punya perkiraan dia. Kita sekarang ni, kita ni yang mengikut imam, kita kena tahu undang-undang jadi makmum. Kita tak boleh nak salahkan imam. Imam tu dia baca laju, imam tu baca lambatnya lah. Tak boleh. Kita sebab tu bila kita nak melibatkan diri dengan sembahyang berjamaah, kita kena tahu undang-undang menjadi makmum. Undang-undang nak jadi makmum macam mana? Kalau nak cepat selesai, sembahyang seorang diri. Kalau nak cepat sembahyang seorang diri. Okey. Jadi bila kita berjamaah, kita kena tahu aku ni makmum, aku ni mengikut imam. Maksudnya apa undang-undang? Tak kisah datang lambat, datang cepat tu tak peduli Azman. Kita sekarang ni kita kena tahu undang-undang kita solat jadi makmum ni. Okey? Imam baca cepat, kita angkat takbir saja baru 5 saat tu imam rukuk, kita masbuk. Bila masbuk, Fatihah tak payah habiskan. Satu ayat je kita baca. Nampak imam dah belanja berapa banyak ayat, imam dah belanja dah kita. Tak payah nak habiskan ayat Fatihah sampai habis, rakaat tu kita dapat dah. Rakaat tu dikira. Walaupun kita punya Fatihah Bismillah Allahu Akbar kata imam, namanya kita ni masbuk. Saya perhati saya sempat atau tidak sampai ayat kelima. Okey, sekarang ni kita nak sambung lagi ni. Sekarang ni kalau seandainya setelah diberi 3 rukun panjang tadi, tiba-tiba kita tak habis lagi baca Fatihah. Padahal dah diberi masa menghabiskan Fatihah sehingga 3 rukun panjang. Tiba-tiba kita tak dapat lagi nak habiskan Fatihah. Apa nak buat? Dan macam mana keadaan dan situasi kita pada waktu tu? Dengar baik-baik. Okey, dengar baik-baik. Contoh kalau imam baca cepat, kita sempat baca Fatihah aja. Surah-surah yang kedua tak wajib. Surah tak wajib. Kita sebagai makmum sunat dengar bacaan surah imam. Kita tak wajib baca surah. Kita sunat dengar imam membaca. Tetapi dalam masa yang sama kita wajib membaca Fatihah kalau kita makmum yang muwafiq. Kalau kita makmum muwafiq, surah kita tak sunat baca kecuali sembahyang sir. Sembahyang yang kita tak dengar bacaan imam, Zuhur, Asar, kita tak dengar imam baca Fatihah, tak dengar imam baca surah, maka di sisi kita sunat baca surah pada rakaat pertama dan kedua. Contohnya selesai daripada Fatihah kita tu imam tak rukuk lagi, sunat kita baca surah, tak kisahlah surah apa pun. Adapun kalau sembahyang jahar, maghrib, isyak, subuh, kita dengar bacaan Fatihah ataupun surah imam, di sisi kita disunatkan mendengar bacaan imam. Kita tak disunatkan baca
Apa hukum makmum baca surah kalau imam baca surah kuat? Makruh. Makruh. Kita tidak disunatkan membaca surah sewaktu solat berjamaah. Yang disunatkan kita mendengar bacaan surah imam. Oh, ini bicara solat yang jahar ya. Abah selembar daun. Baca makmum muafiq. Ini bicara tentang muafiq ni, abah. Masuk-masuk terus solat je. Ini masalah muafiq ni. Ada soalan-soalan macam tadi tu kita jawab lah. Okey, ada pun kalau sembahyang sir, tu kita baca surah lah. Tak payah. Tidak disunatkan ikut imam baca. Sunat dengar kan? Sunat dengar. Kalau nak ikut dalam hati tu tak apa. Sunat dengar dan menghayati erti dan maksud bacaan imam. Okey. Jadi sekarang ni masalah teruskan lagi kitab kita. Nanti insya-Allah kalau ada masa lepas Jumaat akan kita sambung lagi insya-Allah, tengok macam mana keadaan. Adakah muafiq dan masbuk itu berkait dengan masa Fatihah? Ya. Sebab tadi awal-awal tadi kita dah bagi tahu, nak tahu kita ni masbuk muafiq, tengok selepas daripada sempurna takbiratul ihram kita, sebelum imam turun rukuk, adakah kita mendapat waktu bacaan Fatihah yang pertengahan? Kalau dapat, kita muafiq. Kalau tak dapat, kita masbuk. Maknanya memang ada hubung kait dengan masa bacaan Fatihah tadi tu. Hanya wajib banyak. Okey. Dan jika masuklah imamnya pada rukun yang keempat, seperti bahawa sampailah imamnya kepada qiyamnya yang memadai membaca Fatihah padanya, atau kepada duduk yang memadai membaca tasyahud akhir sekalipun. Dan jika adalah makmum yang muafiq itu yang tersebut belum lagi sempurna baca Fatihahnya, padahal imamnya masuk pada rukun yang keempat, artinya sampailah imamnya kepada tempat yang memadai berdiri membaca Fatihah, atau duduk yang memadai membaca ia Fatihah, membaca ia duduk akan tasyahud akhir, maka makmum yang tersebut luputlah rakaatnya. Jaga baik-baik. Okey, sikit lagi dengar baik-baik ni. Dengar sikit lagi Okey, seandainya setelah kita ni diberi kelonggaran, tertinggal 3 rukun yang panjang tadi, tiba-tiba kita tak habis Fatihah. Contohlah, contoh saya selepas saya takbir, kemudian saya dapat masa 40 saat, maksudnya selepas berlalu masa 40 saat tu imam tak rukuk lagi, maknanya saya muafiq. Tiba-tiba saya tak habiskan Fatihah, tak dapat nak habiskan Fatihah saya, tu imam rukuk, saya tak boleh rukuk kerana Fatihah saya tak habis. Saya diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang. Tiba-tiba setelah saya mendapat kelonggaran, tertinggal dengan tu imam 3 rukun yang panjang supaya saya menyelesaikan Fatihah saya, tiba-tiba saya tak habiskan Fatihah juga. Saya baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in contohnya, tu imam telah duduk tahiyat akhir. Tu imam dah duduk tahiyat akhir, saya punya Fatihah tak selesai lagi. Ataupun tu imam dah bangun semula rakaat yang seterusnya, tu imam dah bangun semula pada rakaat yang seterusnya, maksudnya tu imam dah masuk kepada rukun panjang yang keempat. Maka di sini dalam situasi ni ketahuilah bahawasanya rakaat saya tadi tu, rakaat pertama saya tak dapat. Rakaat pertama saya tak dapat. Saya tak dapat rakaat pertama. Rakaat pertama saya tak dapat, maknanya saya dah kurang 1 rakaat ni. Kita dah kurang 1 rakaat ni sahabat. Kita dah kurang 1 rakaat. Kenapa pula kurang 1 rakaat? Jawapannya kerana kita gagal menghabiskan bacaan Fatihah setelah diberi kelonggaran, tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Setelah diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang, kita gagal menghabiskan bacaan Fatihah kita, sehingga tu imam dah masuk pada rukun yang keempat dah. Tu imam dah masuk pada rukun yang keempat, iaitu berdiri dah. Tu imam dah berdiri semula, ataupun tu imam dah duduk tahiyat akhir. Maka yang pertama sekali kita kena tahu, rakaat tadi kita tak dapat. Okey, ada sambungan lagi. Bila dah tak dapat, nak buat macam mana?
Kiranya masa imam tengah baca Fatihah, kita tak payah ikut. Dengar dulu. Dengar dulu. Dengar. Sunat dengar. Okey, sunat dengar bacaan imam. Sunat dengar. Bukan sunat ikut imam baca. Sunat dengar. Okey. Tengok situasi macam mana. Ni ada lagi sambungan itu, belum selesai lagi. Belum selesai lagi. Ada masa kita sunat dengar, ada masa kita tak sunat dengar. Ada masa sunat kita dengar bacaan imam. Ada masa tidak disunatkan baca. Tidak disunatkan dengar, bahkan wajib kita baca segera. Itu nanti. Itu nanti. Baik, bila kita dah ketahui bahawasanya rakaat pertama tadi kita tak dapat kerana gagal menghabiskan bacaan Fatihah setelah diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang, maka makmum yang tersebut luputlah rakaatnya, tiada boleh lagi ia mengerjakan aturan sembahyang dirinya kerana sudah luput rakaatnya. Maksudnya kita tak boleh dah nak menghabiskan Fatihah kita tak boleh dah nak rukuk, kita tak boleh nak teruskan kita punya rukun sembahyang, tak boleh dah. Maka disuruh pilih antara dua pekerjaan. Jadi dalam keadaan ini, dalam situasi ini, kita diberi dua pilihan. Kita diberi dua pilihan. Kita diberi dua pilihan. Mana dia? Mana dia dua pilihan ni? Ada kalanya mana tadi? Dua pekerjaan. Ada kalanya dapatkan rukun yang imam padanya. Yang pertama, dengan makna kita abaikan ayat Fatihah yang tak habis lagi, kemudian kita terus pergi duduk kepada tahiyat akhir. Kita abaikan Fatihah kita yang tak selesai lagi. Tak perlu rukuk, tak perlu i'tidal, terus pergi kepada tu imam yang sedang duduk tahiyat akhir. Boleh faham tak situ? Boleh tak? Boleh tak? Sahabat, boleh faham tak? Ini masalah kita tak sempat juga nak ambilkan Fatihah padahal tu imam dah duduk tahiyat dah. Tu imam dah duduk tahiyat dah. Okey, bila tu imam dah duduk tahiyat, kita Fatihah kita tak selesai lagi, bermakna kita tak dapat rakaat tu, dan kita tak boleh lagi nak meneruskan perbuatan rukun-rukun solat yang seterusnya pada rakaat itu untuk diri kita. Rukuk, i'tidal, sujud tak boleh. Tetapi diberi dua pilihan. Diberi dua pilihan. Sama ada pilihan pertama, kita terus pergi kepada imam, duduk sama-sama tahiyat dengan imam. Duduk sama-sama tahiyat dengan imam. Bacalah tahiyat juga. Baca tahiyat juga. Tapi itu bukan tahiyat kita. Itu tahiyat kerana kita wajib mengikut perbuatan imam. Duduk tahiyat situ. Cara duduknya macam duduk tahiyat awal tu. Kerana lepas tu imam bagi salam, sekarang kita nak kena bangun balik. Kita nak kena bangun solat macam biasa. Makna bermula daripada rakaat pertama balik. Sebab yang tadi tu rakaat pertama tadi kita tak dapat lagi. Kita tak dapat lagi. Makna kita belum ada rakaat. Belum ada rakaat yang dikira lagi. Belum lagi. Belum lagi. Jadi bila tu imam bagi salam nanti, kita bangunlah, teruskan sembahyang kita bermula daripada rakaat pertama. Itu waktu tu kita sembahyang seorang diri dah. Kita dah sembahyang seorang dah. Waktu tu dah tak ada hubung kait dengan imam dah. Dah tak ada hubung kait dengan imam dah waktu tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.